Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar tingkatan 1. Hari ini kita akan belajar pendidikan seni. Untuk itu, baiklah, untuk hari ini pelajar-pelajar sekalian, kita akan melihat tentang seni craft, iaitu tentang sejarah dan perkembangan. Juga akan kita lihat juga tentang bidang seni craft itu yang telah pun dibahagikan kepada dua, iaitu seni craft tradisional dan satu lagi seni craft modern. Kita juga akan melihat tokoh-tokoh, adik guru seni craft yang ada di tanah air kita Malaysia ini, dan kita juga akan lihat produk-produk yang telah mereka hasilkan. Dan untuk hari ini kita juga akan melihat tentang institusi yang terlibat di dalam bidang craft di Malaysia, ya. Jadi pelajar-pelajar sekalian beri perhatian. Belajar menggunakan YouTube ini ataupun video ini adalah satu yang baik, sebab pembelajaran boleh diulang. Jadi kalau kita tidak faham sekali melihat, mendengar YouTube ataupun video yang telah pun dipaparkan, pelajar-pelajar boleh ulang lagi sekali. Tapi ada yang menyediakan kita ada di antara pelajar ni, dia buat kerja tanpa melihat video. Dia mendengar arahan, dia terus buat. Itu tak betul. Kita kena belajar dulu sebab kita tak pasal muka. Jadi pelajar kena belajar dulu, tengok apa yang cikgu terangkan di dalam YouTube ini, dan barulah pelajar dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Dan di dalam tutorial nanti, jadi pelajar-pelajar kita akan boleh berbincang di dalam WhatsApp. Jadi pelajar-pelajar boleh bertanya, menyoal cikgu, dan kita akan menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh pelajar. Okey. Baiklah. Selepas saja pelajar mempelajari subtajuk hari ini, iaitu seni craft, yang berkaitan tentang sejarah dan perkembangan seni craft di negara kita Malaysia. Juga pelajar akan mempelajari tentang adik guru dan juga produk-produk yang dihasilkan yang berkaitan dengan seni craft yang ada di negara kita Malaysia. Selain itu juga pelajar akan mempelajari tentang institusi yang berkaitan dengan seni craft di negara kita, iaitu Kraft Tangan Malaysia dan Institut Kraft Negara. Alright, sekarang kita lihat seni craft, iaitu berkaitan dengan sejarah dan perkembangan. Sejarah seni craft di Malaysia boleh dikaitkan dengan kerja tangan yang diusahakan oleh masyarakat Melayu di Kelantan, Terengganu dan Pahang sekitar tahun 1780-an. Contoh hasil rekaan mereka ialah keris, perahu payang, wau dan juga gasing. Jadi, seni craft tradisi mengandungi unsur-unsur kebudayaan penciptanya yang berupa hiasan. Kedatangan imigrasi luar seperti kaum Cina dan India telah mempengaruhi rekaan tempatan. Proses asimilasi budaya ini dapat dilihat pada rekaan seperti ukiran kayu, sulaman dan barang kemas. Dilihat dari bidang, seni craft merupakan bidang yang memerlukan daya cipta kemahiran menggunakan tangan. Bidang craft ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu seni craft tradisional dan juga seni craft modern. Seni craft tradisional, kalau kita lihat, terbahagi kepada seni craft tradisional batik, tenunan, tembikar, anyaman, ukiran kayu dan juga tekatan. Manakala dalam seni craft modern, terdapat seni kertas, seni sabun, craft manik, craft lilin dan craft tali. Sekarang kita lihat adik guru dan produk. Seseorang yang pakar dan mahir dalam menghasilkan sesuatu craft dikenali sebagai adik guru. Sumbangan mereka ini sangat penting bagi mempertahankan seni warisan negara. Justru, sebagai menghargai sumbangan mereka, kerajaan telah mewujudkan anugerah tokoh craft negara dan juga adik guru craft.
dalam bidang kraft, terdapat beberapa orang tokoh adiguru yang terkenal. Antaranya ialah tokoh seperti, pertama, kita lihat dalam seni kraft batik. Tokohnya ialah Encik Yusuf Haji Abdullah, yang lahir pada tahun 1928 di Kelantan dan pernah mengikuti kursus seni kreatif seni halus di University Science Malaysia. Rekaannya menampilkan budaya masyarakat Pantai Timur. Dan beliau telah mengadakan pameran lukisan batik di Moskow pada tahun 1978 dan pernah menjadi penceramah di pusat pengajian tinggi di bidang di dalam dan juga di luar negara. Seterusnya kita lihat seni kraft tembikar. Tokohnya ialah Zamari atau Zamri Pandak, yang lahir pada tahun 1942 di Perak dan telah memperoleh kemahiran daripada datuknya. Ini turun-temurun, dari datuk kepada bapaknya, daripada bapak kepada dirinya. Dan beliau berpengetahuan luas dalam teknik penghasilan tembikar, menjadi pakar rujuk dan khidmat nasihat kepada pelajar dan orang perseorangan. Beliau menerima anugerah Seal of Excellence daripada UNESCO AHPADA pada tahun 2002 dan dianugerahi sebagai Adi Guru Kraft Labu Sayung pada tahun 2007. Itu tembikar. Sekarang kita lihat ukiran kayu. Ada dua. Pertama kita tengok tokoh Haji Abdul Rahman Long yang lahir pada tahun 1943 di Terengganu. Beliau ni mewarisi kemahiran seni ukiran daripada ayah dia, dari datuk dia. Ni turun-temurun ni. Beliau pakar dalam ukiran kayu tradisional dan menghasilkan sarung serta hulu untuk senjata Melayu tak lain, keris. Hasil karyanya menghiasi bank negara dan istana negara. Beliau telah dianugerahi pingat jasa kebaktian PJK oleh Sultan Perlis pada tahun 1986. Seorang lagi tokoh ukiran kayu iaitu Nurhaiza Nordin. Nurhaiza Nordin lahir pada tahun 1963 di Terengganu. Beliau telah mengikuti latihan ukiran kayu dengan 4 orang tokoh pengukir tersohor negara seperti Wan Su Osman dan Tengku Ibrahim Tengku Wok. Beliau menjadi ahli panel dan penceramah yang dikendalikan oleh jabatan kerajaan dan swasta. Dan beliau pernah menerima anugerah seni negeri Terengganu pada tahun 2005 dan anugerah usahawan kraft 2010. Dianugerahi sebagai Adi Guru Kraft ukiran seni halus pada tahun 2011. Itu ukiran kayu. Sekarang, mana lagi tadi? Kita lihat pula tenunan. Juga ada 2 tokoh. Pertama, tokohnya Hajah Habibah Zikri yang lahir pada tahun 1948 di Kedah. Mendapat pendidikan di Institut Teknologi Mara, ITM, dalam jurusan tekstil. Dan beliau telah memberi nafas baru kepada kain songket agar boleh dimiliki dan diterima pakai oleh semua masyarakat. Beliau telah melatih dan membimbing penenun muda hingga menjadi penenun yang mahir. Ini hebat ni. Dan karya kreatifnya dijadikan hiasan di Istana Negara, Istana Johor, di hotel-hotel dan di resort-resort yang terkenal. Beliau juga telah dianugerahi sebagai Adi Guru Kraft Songket dan juga dinobatkan sebagai tokoh kraft negara pada tahun 2007. Dan seorang lagi tokoh tenunan iaitu Hajah Natipah atau Nortipah Abdul Kadir. Lahir pada tahun 1944 di Pahang. Beliau ini mewarisi kemahiran menenun daripada keluarganya dan membangunkan serta memajukan kegiatan menenun ni dalam kalangan masyarakat sekeliling, masyarakat tempatan. Dan beliau mahir dalam menenun kain limar dan seni tekan gubah. Dan dianugerahi sebagai Adi Guru Kraft Tenun Pahang Diraja
pada tahun 2006. Ya, lebih awal daripada Hajah Habibah Zikri. Itu tenunan. Seterusnya Anyaman, juga 2 orang. Tokoh yang pertama ni, ini lama ni. Ni orang lama ni. Tokohnya Aminah Haji Ahmad, lahir pada tahun 1928 di Melaka. Mewarisi kemahiran menganyam daripada keluarganya. Mengajar orang perseorangan dan pelajar sekitar Melaka tentang anyaman rombong. Dan menghasilkan teknik pemprosesan bahan mentah dan anyaman yang lebih mudah. Dan dianugerahi sebagai adik guru kraf anyaman rombong pada tahun 1988. Dan seorang lagi tokoh, iaitu Ishak Kasim, lahir pada tahun 1959 di Melaka. Dan beliau telah mengikuti latihan jangka pendek anyaman rotan anjuran kraf tangan Malaysia. Dan beliau menjadi tenaga pengajar dalam latihan industri yang dikelolakan oleh Jabatan Kerajaan. Dan menjadi naib Johan kategori bidang kraf rotan anjuran UNESCO pada tahun 2003, dan beliau telah dianugerahi sebagai adik guru kraf anyaman rotan pada tahun 2011. Baiklah, seterusnya kita lihat seni tekatan. Terdapat 2 tokoh ni. Mula-mula kita akan lihat tokoh yang pertama ini, Hajah Azizah Muhammad Yusof, lahir pada tahun 1938 di Perak. Beliau ini mewarisi kemahiran daripada ibunya dan memajukan kegiatan menekat ini dengan membuka bengkel dan ruang pameran. Kreatif, memilih dan mengubah reka corak berunsur motif flora dan sering diundang menjadi pengajar dalam bidang program, dalam pelbagai program yang diadakan di dalam dan luar negara. Beliau telah dianugerahi sebagai adik guru kraf tekatan pada tahun 1995. Dan seterusnya, tokoh yang kedua, iaitu Aina Tishah Bilaldin. Ni orang lama ni, lahir pada tahun 1914 di Perak. Mempelajari seni tekat ni daripada ibu dan neneknya. Produk kreatifnya mendapat tempahan daripada masyarakat setempat, kerabat diraja dan pembesar istana. Dan beliau telah dianugerahi sebagai adik guru kraf tekatan pada tahun 1987. Seterusnya kita akan melihat tentang institusi dalam bidang kraf. Kepelbagaian bidang kraf di Malaysia turut menggalakkan penubuhan beberapa institusi bagi mengembangkan industri kraf ini. Antara institusi tersebut ialah Perbadanan Kemajuan Kraf Malaysia dan Institut Kraf Negara. Untuk ini pertama sekali kita akan lihat Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia, atau juga dikenali dengan nama PKKM, yang telah ditubuhkan pada 1 Oktober 1979, yang berperanan untuk memelihara dan melindungi warisan kraf negara. Memelihara dan melindungi warisan kraf negara sebagai satu industri. Ini penting. Yang berdaya maju dan mantap dalam pasaran tempatan dan juga antarabangsa. Ini peranan yang dimainkan oleh PKKM, atau dikenali dengan nama Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, Institut Kraf Negara atau IKN, yang telah ditubuhkan pada bulan Ogos 2001, dan peranan IKN ini ialah berperanan melahirkan modal insan yang berkemahiran, berilmu pengetahuan, menguasai teknologi dan peka terhadap warisan kraf. Itu peranan IKN atau Institut Kraf Negara yang telah pun ditubuhkan pada bulan Ogos 2001. Dengan itu, kita merasakan bahawa pembelajaran kita pada hari ini yang melibatkan tentang seni kraf telah pun difahami oleh pelajar-pelajar. Semoga mendapat manfaat. Apa yang penting ialah pelajar-pelajar dapat memahami apa yang perlu dipelajari di dalam topik ini berkaitan dengan seni kraf di negara kita Malaysia ini. Semoga mendapat manfaat. Terima kasih atas perhatian.
Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.